اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد تنحل به العقد وتنفرج به الكرب تنحل به العقد وتنفرج به الكرب. Pada malam ini insyaAllah kita akan lihat yang pertama sekali kita nak lihat apa tu nota yang 3 muka surat tu. Ya, saya bagi. Nota yang 3 muka surat tu itu lengkap tuan-tuan tu. InsyaAllah lengkap. Kita yang pertama sekali kita lihat apa tu surah, buka surah Al-Imran. Ya, kita cuba sama-sama melihat terjemahan dia. Ini dalam 1 jam pertama ni. Ya, buka buku hijau ya. Okay. Bersama dengan Ustaz. Okey. Lihat ayat yang ke-9. Pelan-pelan ya. Kita nak lihat ayat yang ke-9 ya. Ini kita dah buat dah. Ya, kita minta maaf. Ayat yang ke-13. Ayat yang ke-13. Okay. Kita dalam sukatan kita ayat yang ke-13 iaitu kul lilladzina kafaru. Dah jumpa dah? Okey. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul lilladzina kafaru satughlabun wa tuhsyarun ila jahannam wa bi'sal mihad. Okey. Cuba kita terjemah bersama dengan saya. Qul lilladzina kafaru kafir akan tughlabuna wa kamu semua satughlabuna akan kamu semua dikalahkan. Ghalaba ru dia ghalaba. Okey. Wa tuhsyaruna dan dihimpun. Bagus. Tuhsyaruna dihimpun ila jahannam. Okey. Wa bi'sa. Seburuk-buruk. Ingat, bi'sa seburuk-buruk, sehina-hina, al-mihad, tempat kembali. Mihad ya. Qul, kata oleh Muhammad kepada orang-orang yang kafir, satughlabuna, kamu semua akan dikalahkan, wa tusyaruna, akan dihimpun, ila jahannam, kepada neraka jahannam, wa bi'sal mihad, dan seburuk-buruk tempat himpun, tempat kembali. Ya, qul. Ya, cuba sebut qul. Katakan wahai Muhammad, lilladzina kafaru. Saya hendak supaya anda boleh terjemah dengan bagus, semacam bila saya kata qul. Qul katakan wahai Muhammad, lilladzina kafaru satughlabuna, kamu akan dikalahkan, wa tuhsyarun, dan akan dihimpun ila jahannam, wa bi'sal mihad, neraka jahannam tu seburuk-buruk tempat kembali. Okay. Ingat tak nota yang saya bagi muka surat 1? Muka surat 1. Dah hafal ke nota ni? Minggu lepas sudah hafaz. Okey. Ya. Okey. Okey. Sini ya. Mana lagi? Cik Mak ada? Cik? Ada. Okey. Tuan-tuan, tengok dalam nota pertama tu, Aqsamul kalam salah satu. Cuba sebut Aqsamul kalam
salah satu ismun fi'lun harfun. Tengok fi'lun. Ya, unzur ila fi'lun. Fi'lun ya. Di bawah fi'lun tu ada qad, tak? Tak qad. Di bawah qad tu ada sin, tak? Sin. Jadi sin itu sebagai syarat kita nak mengenal fi'il. Kita jap sin tu ada pada satu ghalabun. Sin tu hanya duduk pada fi'il mudhari'. Itu dia. Satu ghalabun, kamu semua akan dikalahkan, wa tuhsyarun, dan kamu semua akan dihimpun ila jahannam, kepada neraka jahannam. Ingat, satu ghalabun, ingat, dikalahkan daripada ghalabah. Ingat tak kita baca dalam surah Ghulibatir Rum? Ingat tak? Telah dikalahkan orang-orang Rum, telah dikalahkan oleh umat Islam. Sampai ada satu surah Quran tu, Ghulibatir Rum. Okey. Okey, macam itu. Perkataan satu ghalabuna. Ya, okey. Okey. Wa tuhsyarun. Okey. Jadi tuan-tuan, perkataan satu ghalabun itu marfu'. Fi'il mudhari' marfu'. Okey, marfu'. Marfu' dia berbaris depan. Tanda baris depan dia jangan lupa nun. Bukan waw, nun. Kalau jamak muzakkar salim, waw. Tapi kalau fi'il mudhari' nun. Dengar saja, ambil, just dengar saja nun. Fi'il mudhari' jamak yang ada nun di belakang, dia marfu' dengan nun. Ada tak situ? Lan, Cik Ustaz, ada tak situ? Tak nampak? Ataupun sana. Okey. Dengar. Wa tuhsyarun. Dengar. Tuhsyarun pun juga sama dengan tughlabun. Dia marfu'. Dia marfu' dan fi'il itu fi'il jamak. Tughlabun, dalam tu ada dhamir antum, betul tak? Okey. Wa tuhsyarun pun ada dhamir juga antum, makna kamu semua dihimpun. Jadi marfu' dan marfu' dia adalah nun. Ataupun kita kata kekalkan nun. Kalau dia majzum, ada lam situ. Ya, dia akan jadi lam tuhsyaru. Buang nun ganti alif. Okey, ini sebagai ulang kaji saja. Qul, katakan wahai Muhammad, lilladzina kafaru, kepada orang-orang yang kafir, bahawasanya satu ghalabun, wahai orang kafir, kamu akan dikalah dan kamu akan dihimpun ke neraka jahanam, dan seburuk-buruk tempat kembali. Bi'sa tu maknanya seburuk-buruk. Ingat saja, bi'sa tu maknanya seburuk-buruk. Ini kita masukkan makna. Kita masukkan makna ni. Jadi tuan-tuan jangan risau, lupa tak apa. Bi'sa seburuk-buruk, al-mihad tempat kembali. Ingat, satu ghalabun dihimpun, dikalahkan. Tuhsyarun dihimpun, ya. Okey. Jadi tengok pada nota yang kita bagi minggu lepas. Ya. Ini nota ni saya dah beritahu daripada matan Ajrumiyah. Ada 32 muka surat saja. Ya, insya-Allah kita akan baca ingat, baca ingat, baca ingat. Jadi kita baca sikit, kita ulah di sini dalam ayat. Ya. Al-kalamu wal lafzul murakkabul mufid bil wad'i aksamu salasatun ismun fi'lun harfun. Boleh ingat tu? Itu hari pertama kan? Di sana. Okey. Okey, kita tengok ayat seterusnya. Ayat seterusnya. Okey. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatir al-muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'am wal harth
Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita terjemah Ustaz. Zuyyina, dihias. Macam tu lah kita nak. Zuyyina, dihias. Okey, good, dihias. Kalau susah tangan nak tahu Zain. Zain maknanya perhiasan. Zuyyina, dihias. Saya nak macam tu lah, spontan. Ya, sebab mungkin Cik Muslim dah pernah dengar sekali kan. Mungkin dulu dah pernah 2 kali. Kali ketiga terus Zuyyina. Dia akan jadi ingatan. Linnas. Hubbu. Asyahwat. Nafsu. Keinginan. Ingin mengumpul harta. Ingin mengumpul pangkat. Inginkan disebut nama, kemasyhuran. Minan nisa, daripada wanita-wanita, wal banin, anak-anak. Ini tabiat manusia, suka kepada wanita, suka kepada anak-anak. Wal qanati al muqantarah. Qanatir ni emas-emas, harta yang berbentuk logam emas. Al muqantarah, ya, yang muqantarah ni yang banyak. Al qanatir al muqantarah, emas, logam emas. Minaz zahabi, daripada emas. Az-zahabi itu emas, bukan pergi. Al-fiddati, perak. Wal khayli, dan khayl itu maknanya unta. Al-musawwamah, ya, lengkap. Unta-unta yang gagah. Wal an'am, an'am ni binatang ternakan. Wal hars ni maknanya kebun. Kebun, ya. Zalika, itulah, demikianlah, ya, mata'ul hayatid dunya. Mata ni maknanya kebendaan, material. Ad-dunya, al-hayat, hidupan ad-dunya. Wallah indahu husnul ma'ab, tempat kembali. Dia tadi bi'sal mihad, seburuk-buruk tempat kembali. Yang ni husnul ma'ab, sebaik-baik tempat. Tengok 2 perkataan tu. Yang tadi mihad, bi'sal mihad. Dia tak kata husnul mihad, bi'sal mihad. Itu berkaitan dengan syurga dan neraka. Yang ni husnul ma'ab. Husnul ma'ab, husnu tu baik, al-ma'ab tempat kekal, kembali kekal, ya. Tengok perkataan, apa tu perkataan An-Nisa. An-Nisa, ya, An-Nisa. Sebelum dia ada apa? Jadmin. Kita tengok nota kita. Nota kita di bawah isim. Cara-cara kita nak kenal isim, ya, iaitu yang pertama sekali al-khafdu. Dapat Cik Mat nota ni? Ya, ada. Yang aqsamul kalam. Okay. Ini kita lebih kepada nak melatih baca buku ni. Ya. Al-khafdu tu mana baris bawah. Tak apa, siapa tak ada ambil je lah. Ada. Tengok. Aqsamul kalam salah satu. Yang pertama al-ismu, ya tak? Di bawah isim tu ada petak-petak kan? Mana petak tu? Petak pertama tu al-khafdu. Al-khafdu ni maknanya berbaris bawah. Isim tu mesti kita kenal dengan baris bawah. Jadi An-Nisa baris bawah tak? Al-Harsi baris bawah tak? Al-Muqantarati baris bawah tak? Okey, itu isim. Az-Zahabi, Al-Fiddati, Al-Khayli, Al-Musawwamati, Al-An'am, Wal-Harsi. Kenapa dia baris bawah? Kenapa? Sebab ada huruf jar. Di sini ada apa tak? Ada min.
Apa tak min? Min ila an ala kan. Itu dalam kitab ni dia beritahu tanda-tanda kita nak kenal isim. Yang pertama sekali al-khafdi. Al-khafdu tu mana bayi bawah? Al-jar. Ya. Al-khafdu ni ulama Kufah. Ulama Basrah al-jar. Mana dulu Kufah dengan Basrah? Kufah dulu Jadi kita kata al-khafdu ni nama kepada huruf jar. Tapi bila ilmu tu merebak ke Basrah, maka dia panggil al-jar. Al-jar tu mana balik? Bawah. Okey. At-tanwin. Tanda-tanda isim tanwin. Dukhulul alif wal lam. Masuknya alif dan lam. Bila ada alif dan lam pada perkataan, itu isim. Bila ada tanwin, itu isim. Bila baris bawah, itu isim. Jadi berapa tanda isim? Al-khafdu baris bawah, at-tanwin dan dukhulul alif wal lam. Lepas tu di bawah tu dia sebutkan huruful khafdi. Huruful khafdi itu mana huruful jarri. Huruf jar. Min, ila, an, ala, fi, rubba, alba, al-kaf, al-lam. Itu tanda huruf jar. Lepas tu dia letak dalam petak 4 segi bawah tu, nampak tak? Huruful qasam. Huruf jar juga, tapi dia pakai untuk sumpah. Ya. Al-waw wal ba wat ta. Al-waw wal ba wat ta. Ingat ba ni dipakai sebagai huruf jar, betul ada macam bismillah kan. Dia pakai juga sebagai sumpah, billah wa billahi wa tallahi. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak mahir, boleh tak hafal ni? Kita baca macam ni, al-kalamu. Al-kalamu di atas tu, itu maksudnya Al-Quran. Al-Quran itu kalam Allah. Jadi kalau tuan pergi di Indonesia, di mana pesantren, inilah kitab pertama pakai orang mengaji pondok. Dia kata al-kalamu wal lafzul murakkabul mufid bil wadi'i aksamu salah satu ismun wa fi'lun wa harfun. Satu baris saja. Dia apa itulah 100 kali. Besok baca depan Tok Guru bagi satu ayat lagi. Jadi jumlah semua 32 muka surat saja. Maksud saya, kalau anda boleh faham ni, maknanya dalam Quran itu, kalam Quran tu dia kata al-lafzu, lafaz. Al-murakkabu, yang tersusun. Al-mufidu, yang ada faedah, yang ada makna, bil wadi, dengan konteks. Makna Quran tu wujud dalam kontekstual, bukan suka-suka Tuhan nak buat. Bukan macam bahasa pasar, bukan macam bahasa tak ada nilai. Bahasa yang ada nilai. Al-wadi itu makna kontekstual. Kontekstual ni faham tak? Sesuai daripada awal turun Quran sampailah Quran itu akhir kiamat besok. Sesuai. Sebab itu Al-Quran itu ada beberapa nilai. Yang pertama sekali dia bersifat, dia panggil syumul. Syumul ni maknanya semua lengkap. Yang kedua dia bersifat alami. Alami ni seluruh alam boleh pakai. Yang ketiga dia bersifat kita kata syumul, alami dan waqi'i. Waqi'i ni berpijak di bumi nyata. Okey. Itu sifat Al-Quran. Ya. Jadi kalau kita nak kata Al-Quran ni global, dia dulu lagi global. Kita baru pakai global. Ya, globalize Al-Quran ni. Okey. Okey. Sekarang ni kita tengok ayat ni. Okey. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal banin wal qanatir al muqantarati minaz zahabi wal fiddati wal khayli wal musawwamati wal an'am wal hars zalika mata'ul hayatid dunya
wallahu indahu husnul ma'ab. Okey. Okey. Kita tengok dalam muka surat 1 ni apa ada kena mengena. Ya, tengok. Kita nampak dalam muka surat 1 ni isim semua. Linnas isim. Ada li. Okey. Okey. Asyahwat isim juga. Ya, baris bawah. Tapi dia tak sebut di sini. Tapi kita tahu kenapa asyahwat baris bawah, sebab dia jadi mudhafun ilaihi. Betul tak? Okey, ingat tu? An-nisa baris bawah sebab ada min. Al-banin baris bawah. Apa tanda baris bawah dia? Ya. Bagus. Ya. Ya. Itu tu. Anda nak kena kreativiti. Kalau na tu bukan tanda kasrah, tapi tanda kasrah dia ya. Sebab dia jamak muzakkar salim. Asal dia banun. Wal qanatiri ri. Apa sebab dia al qanatiri? Betul tak, Mek? Kenapa dia baris bawah? Dia baris bawah dengan kasrah. Maktuf. Betul. Dan satu lagi sebab yang kedua, sebab dia jamak taksir. Taksir. Anda nak kena biasa mengenal tanda. Al-qanatiri itu kasrah sebab jadi maktuf. Tanda dia asli. Boleh tak? Ingat lagi tak asli? Al-banin pun juga majrur tapi dengan ya. Itu bukan tanda asli, itu tanda far'i. Tanda pinjaman. Sebab dia pakai huruf ya. Okey. Al-muqantarati itu tanda kasrah. Apa sebab al-muqantarati baris bawah juga? Tabi'. Macam itulah. Tabi'. Itu yang besar sekali sebenarnya yang kita nak faham. Kenapa dia kata tabi'? Sebab dia beritahu al-qanati itu maknanya logam-logam al-muqantarah yang banyak. Ya. Ada orang biasanya tak banyak, tapi ada orang yang banyak. Harta-harta yang melimpah ruah. Harta tu terdiri dari logam-logam emas, perak. Itu dia kata al-qanatir. Qanatir tu di situ dia kata apa, Cik Azhar? Al-qanatir. Dalam makna tafsir. Okey. Dia makna dia asal begitulah. Tapi di sini harta-harta yang banyak. Ya Allah. Okey. Zalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Okey. Kita dah tengok itu satu-satu tanda. Kita tak boleh tengok semua dalam satu ayat. Jadi ayat ni kita tengok tanda-tanda huruf jar, sama ada huruf tanda asli baris bawah ataupun tanda ya bila dia jamak muzakkar salim. Okey. Seterusnya. Okey. Okey. Okey, ayat yang ke apa tu? 16. Okay. Jadi saya andaikan saya lompat-lompat ni, ayat yang saya tak baca tu anda boleh. Anda tengok tak saya? Saya lompat pada ayat ni. Jadi kita lompat lagi. Jadi ayat yang saya lompat tu anda boleh. Tengok tak percaya? Tak tengok tak percaya? Ni ayat berapa ni? 15 ya? 14 ya? Okay, 14. Cuba terjemahkan. Cuba terjemah. Okey. Kul. Unabbiukum. Unabbiu. Beritakan kamu. Khabarkan kamu. Kata oleh Muhammad, adakah aku khabarkan kepada kamu? Adakah aku khabarkan? Tu saya kan? Tu adakah? Tu saya. Nabbi'u tu mengabarkan. Kum kamu. Okay.
Jadi bila kita belajar saraf, kita pecahkan A satu, unabbi'u satu, kum satu. Adakah saya telah kabarkan kepada kamu bi khairin min zalikum, dari demikian kamu, yang ayat sebelum tu. Okey. Lil ladzina, bagi, boleh kata mereka-mereka ittaqau inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa azwajun mutahhara wa ridwanun minallah wallahu basirun. Basir ni basara bil ibad. Boleh tak? Okey. Tengok ya. Tengok nanti kita buat yang ni. Ini memang dalam silibus. Lepas tu besok saya akan pusing. Okey. Alladzina yaquluna rabbana, orang-orang yang yaquluna, yang mengatakan rabbana innana amanna faghfir lana zunubana wa qina azabannar. Okey, di sini ada dua perkataan. Yang pertama sekali yaquluna. Cuba sebut yaquluna. Cuba keluarkan madi dia. Qala fa'il apa? Betul madi. Mu'tal ke sahih? Mu'tal apa? Mu'tal kepala ke, tengah ke? Ajwaf. Okey. Tak ajwaf ya? Mu'tal ajwaf. Jadi yaquluna fa'il mudhari'. Cuba keluarkan dhamir dalam tu. Dhamir dalam yaquluna. Ya. Yaquluna tu fa'il mudhari' marfu' bi nun. Marfu' dengan nun. Subut nun. Nanti ini saya buat persediaan untuk baca nota belakang. Jadi bila nak baca nota belakang ni, anda dah mahir sikit. Okey, sebut nun. Okey. Wa qina azabannar. Annar bari apa? Bari bawah. Apa sebab dia bari bawah? Mudhafun ilaih. Jangan lupa kita belajar dulu antara sebab isim bari bawah ada dengan alat jar majrur ataupun ada dengan isim jadi mudhaf, atau dengan isim sama isim dia jadi isim bari bawah dengan alat satu saja, jar. Tak ada lain ni. Ingat? Isim bari bawah dengan alat satu jar saja. Ada 19 beradik. Yang lain tu dia disebabkan oleh isim dengan isim tamek. Okey, boleh? Okey, dengar saja. Nak rehat ke? Ini train. Anda train. Sekarang ni ayat ni kita baca. Ya. Sepatutnya kita tinggalkan as-sabirin. As-sadiqin. Al-qanitin. Ini saya tu tak tahu Al-qanitin ni orang yang sentiasa berjaga malam, bertaubat. Itulah tu. Daripada qanata. Kunut, isimnya kunut. Orangnya qanit. Doa kunut. Orang doa kunut. Untuk apa kunut tu? Untuk mohon ampun pada Allah. Kenapa orang tu bangun malam tak tidur? Minta ampun pada Allah. Orang minta ampun pada Allah tu daripada al-qanit. Kalau jamak dia al-qanitun. Mansub al-qanitin. Tanda mansub dia ya. Sebab dia jamak muannas muzakkar salim.
Saya nak lazimkan anda ingat ni. Ya. Wal munfikin. Itu bukan munafikin, al munfik. Belanja. Kepada nafaqah. Orang yang beri belanja. Al mustaghfirin. Ingat semua mim kecuali sadiqin dengan qanitin. Ya. Bil ashar. Pada waktu pagi. Sahur tu pagi lah kan. As-sabirin, ruk dia sabara. As-sadiqin, ruk dia sadaqah. Al-qanitin, ruk dia qanata. Ya. Al-munfikin, ruk dia nafaqah. Al-mustaghfirin, ruk dia ghafara. Cuba anda tengok ruk dia. As-sabirin, ruk dia sabara. Ada tak dia punya ruk tu mendahului? Makna sa' pergi dulu. Ada tak? Tak ada. Sa' dulu bersecond. Ra third. Jadi ruk dia sabara. Okey. Tengok pula sadiqin. Ada tak dia bertukar-tukar? Tak ada ya. Sad, dal, qaf. Qanitin, ada tak dia tukar-tukar? Qaf, nun, ta. Al-munfikin, nun, fa, qa. Al-mustaghfirin, gha, fa, ra. Tengok, dia tak walaupun dia jadi isim, tapi Cik Mat, dia tak pernah pergi dulu kemudian. Tak, never. Itulah dia kita kata saraf. Mustaghfir itu daripada ghafara. Lepas tu jadi istaghfara. Ghafara, Allah punya kerja ampun kita. Istaghfara, kita minta kepada Allah. Ingat, istaghfara kita minta kepada Allah. Ghafara, Allah ampunkan kita. Ghafara Allah ampunkan. Astaghfiru, saya minta ampun. Kalau kita kata ghafartu, kita pula jadi Tuhan. Mustahil lah kan. Okay. So, sekarang tengok ayat seterusnya. Ini tengok dia nanti kita tengok balik ayat ni dari awal ya. Okey. Ayat yang ke 19. Ayat 18 tu memang kita boleh semua. Ayat yang ke 19. Okey, bersama dengan Ustaz. Inna allazina in ad-dina indallah al-islam wa ma ikhtalafa allazina utul kitab mesti orang yang didatangkan kitab illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu, selepas datang pada mereka al-ilmu baghyan bainahum. Baghyan ni perkataan bagus tak? Tak bagus. Kita nak kata apa baghyan? Dengki, hasad. Ya, kitab ada tapi masih lagi berdengki-dengki. Hari ni Quran ada tapi masih lagi kita bergaduh. Sekarang ni tengok kecoh dalam masyarakat kita. Saya kata punca satu je, Cik Mat. Punca ketika ni kita tak ikut Quran. Bila kita bergaduh, kita ikut nafsu. Cuba bila bergaduh ikut Quran, Quran kata gini-gini, jadi salah seorang mesti mengalah lah. Bila kita mengalah pada seorang, rugi ke? Kalau kita bersalah kan? Itu Tuhan kata siapa yang tak ikut Quran zalim. Waman yakfur bi ayatillah fa innallah sari'ul hisab. Okey. Tengok di sini. Inna dina. Bukan suruh baca lagi. Suruh sebut kenapa ad-dina tu bagi atas. Masuk ya. Masuk. Okey. Masuk. Tapi bagaimana kita boleh kenal dia tu isim? Sebab ada alif lam. Di sini dia tak tunjukkan sebab ada inna.
Sebenarnya jawapan dia inna, tapi kita pakai nota ni sebab ada alif lam. Jadi kalau kita pandai sikit, dia ada inna di depan tu. Macam tadi kita kenal huruf jar, lepas tu ada isim. Okey. Indallahil Islam. Ya, indallah. Kenapa Allah bagi bawah? Mudhafun ilaih. Mudhaf kepada zaraf. Indah. Sesungguhnya agama itu di sisi Allah ialah agama Islam. Inna din, bila sebut inna din tu maknanya agama yang benar. Di sisi Allah adalah agama Islam. Wa ma ikhtalafal ladzina utul kitab, dan apa-apa yang berlaku perselisihan oleh orang-orang yang telah ada kitab, kecualilah mereka yang datang kepada mereka ilmu, ya, baghyan bainahum, dan mereka masih lagi baghyan tu kita kata apa? Dengki, ya. Jadi kitab sudah ada datang kepada mereka, tapi mereka masih lagi berdengki. Kenapa? Inilah dikatakan waman yakfur bi ayatillah fa innallah sari'ul hisab. Okey, kita tengok yakfur itu mati tak? Fa'il mudhari' mati ya. Kalau kita kata fa'il mudhari' mati, fa'il mudhari' majzum. Sebab man itu alat jazam. Ya, alat jazam. Jadi cuba kita tengok kid. Kid di mana duduk man? Okey. Cuba tengok haraf jazam. Haraf jazam. Mana? Dalam ni tak ada dia sebut haraf jazam. Sebab haraf jazam di sini sebut 6 saja. Ya. Summa, lamma, la, an. Okey. Okey. Ya. Cuba jangan di sini haraj jazam. Di sini pun tak ada sebut tak ada ya. Okay. Nanti kita jumpa. Tak apa, man itu adalah jazam ya. Man istifham. Baik jajak. Tengok ya. Mana tadi? Man istifham. Okey, istinam. Oh, man itu isim syarat jazam. Man tu sebenarnya bukan haraf, isim. Isim syarat. Ingat saja. Kalau boleh tulis di situ isim syarat, tulis di Quran. Man isim. Isim. Apa sebab syarat? Tuhan kata man yakfur, siapa yang ingkar dengan ayat Allah, fa. Orang yang ingkar, maka. Fa tu jawab. Orang yang ingkar, maka sesungguhnya Allah itu segera balasan. Jadi ingat man syarat. Jadi man syarat pun man jazam lah. Sebab dia mematikan fa'il mudhari'. Man ya. Nah, anda ingat ya. Nanti ingat saja. Nanti kita jumpa man syarat. Okey. Isim. Isim syarat. Nama dia isim syarat. Nanti kita jumpa isim syarat ya. Untuk orang. Jadi tidak ada dalam ni. Ya. Memang nota kita ni tidaklah 100% lengkap. Saya kata dalam 60-70 lengkap man ya. Jadi anda kena man syarat. Sebab itu yakfur tu meninggal mati. Okey, kita lagi sekali. Okey, terjemah Ustaz. Inna dina indallahil Islam. Inna adin agama yang benar indallah Islam. Ialah Islam. Okey. Okey. Tengok. Sesungguhnya agama yang benar sisi Allah ialah Islam. Islam ni kenapa Islam bagi depan?
Tengok inna. Inna dina isim inna. Ini jadi khabar inna. Lupa tak? Khabar inna. Tak apa. Lupa tak apa. Saya ingatkan. 10 kali lupa, kita ingatkan lagi. Akhir-akhirnya anda ingat. Itulah dia gaya orang belajar nahwu. Okey. Okey. Wa ma ikhtalafa alladziina utul kitab, dan apa-apa yang berlaku perselisihan ya oleh orang-orang yang didatangi kitab illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu, ya, setelah mereka datang kepada mereka ilmu pengetahuan, mereka masih lagi orang kata ingkar, maka mereka ini dianggap baghyan bainahum. Baghy tadi hasad, bagha. Ingat baghyan, bagha ya bagi. Baghyan itu maknanya hasad bainahum. Orang yang hasad ni dia dapat pengajaran, tapi kenapa dia marah lagi? Dia tahu benda itu betul, kenapa dia marah lagi? Sebab dia hasad. Kalau dia tak hasad, bila dia salah dia minta maaf lah. Wa man yakfur bi ayatillah, dan sesiapa yang ingkar dengan ayat Allah, fa innallaha sari'ul hisab, sesungguhnya Allah Taala itu segera balasannya. Okey. 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 Tengok ayat yang seterusnya. Ayat 21. Okey. Ayat 20 tinggal 21. Innal ladzina yakfuruna bi ayatillah. Terjemahkan? Ingkar, yakfuruni kufur dan ingkar, bi ayatillah, wa yaqtuluna an-nabiyyin, nabi-nabi bi ghairi haqq. Okey. Tanpa kebenaran. Wa yaqtuluna alladzina ya'muruna bil qisti, orang-orang yang menyuruh dengan keadilan, minan nas, fabashshirhum bi'adzabin alim. Gembiralah mereka dengan balasannya pedih. Ada pula gembira. Ini kita kata ya. Sindir. Mana lebih dia kata pinjaman, dipinjamkan bahasa sindir, sindiran. Kita kata sarkastik ya. Okey. Okey, kita tinggal lagi ayat setengah tu. Tengok ayat 23. Alam tara. Alam tara. Ya. Tidakkah kau lihat? Ilal ladzina utu nasiban minal kitab. Ilal ladzina utu, didatangi, nasiban minal kitab, nasib, bahagian. Yud'auna, diseru, bukan kalau yad'una menyeru, ini majhul. Yud'auna, mereka diseru, ila kitabillah, liyahkuma bainahum, supaya mereka menghukum dengan kitab Allah antara mereka. Summa yatawalla, abasa wa tawalla, berpaling. Mereka berpaling, mereka tak ikut. Fariqun minhum, sebahagian tak ikut. Wahum, orang sebahagian tu mu'ridun, mereka tidak reda, mereka arada ni makna mereka enggan, membelakangi. Yes, mereka membelakangi titah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, okey, kita tengok ayat yang ke
Cuba anda baca ayat yang ke-24 selepas tu. Baca dulu. Zalika bi annahum qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun. Okey. Sama-sama kita terjemahkan. Saya tak cakap. Cuba baca. Terjemahkan. Masuklah dengan Zarika dulu. Jadi demikian. Dengan mereka kata tidak akan api mereka tak akan menyentuh kami, melainkan beberapa hari tertentu saja. Wa gharrahum, nipu, dan dia menipu mereka fi dinihim, ma kanu yaftarun. Apa ni yaftarun? Fatara yaftarun, apa yang telah mereka dustakan. Yaftarun ni maknanya dusta. Okay. Jadi orang macam ni dia kata api neraka tak makan aku, kalau makan pun kejap dia. Ya. Okey, kita tengok 3 ayat lagi. Qul, ayat yang ke-26. Qul. Quli ya Allahumma, wahai Tuhanku, Malika Al-Mulki, Raja kerajaan. Allah itu adalah Raja kepada kerajaan. Tu'til mulka, ta tu makna awak. Awak, mana awak tu Allah. Awak mendatangkan kekuasaan sesiapa tasya, yang kehendaki, yang kau kehendaki. Ingat ta tu, tu'ti tu engkau datangkan, engkau kurniakan. Ya, beri pun sama ya, daripada ata. Ya, kau datangkan, kau berikan samalah kan. Kekuasaan kepada siapa yang kau suka. Wa tanzi'u, dia beri, lepas tu dia tarik, cabut, tarik. Ramai tak orang yang kena tarik kuasa? Ramai tak? Oi, ramai. 5 tahun sekali kena tarik kan. Wa tanzi'ul mulka, dan kau mencabut kekuasaan mimman tasya, dari siapa yang kau kehendaki. Wa tu'izzu, kau muliakan, daripada azza, isim dia azizah. Aziz nama Allah, kau perkasakan. Tu'izzu tu kita kata kau muliakan, tapi makna hakikatnya kau perkasakan. Man tasya, siapa yang kau suka. Wa tuzillu, ingat lawan dia. Kalau tu'izzu tu kau perkasa, wa tuzillu kau iza zulzilati, goncangkan. Kau gelincir, kau goyang, kau gelincirkan. Man tasya, biadika al-khairu. Ingat, al-khairu ni bila sebut alif lam ni kita kena sebut macam alhamdulillah, segala kepujian, segala kebaikan. Innaka,
ala kulli syai'in qadir. Kekuasaannya. Okey. Ayat yang terakhir. Tuliju. Tu apa? Kau. Selimutkan. Tuliju wala jayaliju. Tuliju. Kau tukarkan. Kalau kata selimut tu bahasa lama ni. Malam ni orang tidur berselimut kan. Selimut ni betul juga. Ya, bila hari tu kita selimut dengan selimut jadi malam kan. Betul tak? Tapi laratlah nak cari kain gebah untuk selimut. Ya, seluruh dunia kan. Kau tukarkan malam pada siang dan kau tukarkan siang kepada malam. Wa tukhrijul hayya, engkau keluarkan yang hidup daripada mati. Keluarkan yang mana ni? Keluarkan apa ni? Keluarkan mayat ke ataupun keluarkan bayi dalam perut? Keluarkan yang hidup dari mati. Engkau keluarkan yang mati dari hidup. Ya. Watarzuku. Engkau rizkikan. Apa dia ruk tarzuku? Man tasya bi ghairi hisab. Kita semula kita baca setiap hari ni. Tulijul laila. Tu mana? Awak. Engkau telah alihkan, tukarkan al-laila malam fin nahar pada siang. Wa tulijun nahar, kau alihkan, kau tukarkan, nak kata selimut kan. Tulijun nahar fil lail, kau masukkan siang tu dalam malam. Wa tukhrijul hayya, kau keluarkan yang hidup minal mayyit. Berarti wa tukhrijul mayyita minal hayy. Wa tarzuqu man tasha bighairi hisab. Okey. Tanah habis kita terjemahan kita ke? Okey. Yang kita nak tengok hari ni perkataan tuliju. Fa'il mudhari' marfu'. Okey, tuliju. Tuliju ya. Ingat tak? Tuliju tu fa'il mudhari'. Di dalam tu ada fa'il tak? Dalam tuliju ada. Engkau bila ada fa'il, ada fa'il. Ingat, bila ada fa'il, ada fa'il dalam tu tuliju tu. Lepas tu ada an-nahar, isim baris atas. Lupa tak? Dalam struktur kita ayat D berapa? 1 ke? 2 ke? 3 ke? Fa'il dan maf'ul bih. Tengok dalam kita punya struktur ayat. Lupa dah. Fa'il maf'ul bih. Buka kit 3B. Ya. Kit 3B. Kit 3B itu D3. Ingat tak? D3. Di situ ada fa'il, ada maf'ul bih. Okey. Isim yang berbaris di atas tu selepas tuliju tu maf'ul bih. Okay? Dia jadi maf'ul bih. Mansub. Dia mansub, dia tanda baris atas. Baris atas tu tandanya asli. Okay, kenapa tanda dia asli? Cuba buka balik kit. Tak apa, anda pakai kit ni pun mungkin setahun je lebih-lebih, lepas tu mahal. You cuba tengok kit 5A.
Kik 5A, tengok isim mansub. Tengok B, isim mansub. Tengok nombor 1 tu, isim mufrad, mansub dia dengan fathah. Jadi an-nahar adalah isim mufrad. Ya, nahar ya. Ya. Nahar ya, mufrad ya. Sebab dia mansub dia dengan fathah. Kita lihat pula perkataan tuliju. Tuliju fi'il mudhari marfu' dengan dhammah. Apa sebab? Kenapa dia marfu' dengan dhammah? Kerana dia mufrad. Kalau dia musanna marfu' dengan alif nun. Kalau dia jamak marfu' dengan nun. Tak apa, dengar saja. Mufrad dia jamak dengan dhammah. Nanti bila sampai pada nata ajrumiyah, anda akan masuk balik semua sekali itu. Okey. Tengok perkataan wa tukhriju. Ini pun juga fi'il mudhari'. Marfu' dengan dhammah sebab dia mufrad. Ru' dia kharaja. Bila kita jumpa tukhriju, kita keluarkan ru' kharaja yakhruju, kita jadikan dia wazan dan bab, maka itu kerja saraf. Boleh? Itu sarafnya kerja. Ya. Kalau kita kata tukhriju tu fa'il mudhari' marfu' bid dhammah kerana dia mufrad, itu nahwu. Okey. Wa tukhrijul mayyita minal hayy, dia susun tukhriju tu, dia susun lepas tu al mayyita, dia susun lepas tu min al hayy itu kerja saraf. Orang-orang saraf kerja dia menyusun. Jadi di sini ayat ini telah disusun oleh Allah. Okey. Cuba kalau jadi macam ni ayat ni. Al-mayyita al-hayya wa tukhriju min. Boleh tak? Faham tak? Kalau ayat macam tu ayat baca. Ayat yang tak betul. Okey. Okey. Itu dia. Okey. Cuba kita lihat balik ayat ni. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. Boleh faham tak? Okay. Ayat yang kita tak baca tadi, ayat yang kita selang-seli tadi. Syahidallahu annahu la ilaha illahu. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Ya? Boleh tak? Maksudnya boleh dapat tangkap dah mana dia. Ayat yang kita tak baca tadi ya. Ini kaedah drill. Okey. 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 Ini ayat yang kita baca tadi. Wa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'an. وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. Okey, tengok أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. Ayat 22. Cuba tengok ayat 22 ya. 22 ni. Okey, cuba cek ulaika. Mereka allazina habitat
Habitat. Habitat. Ya. Habit. Oh, pakai tu ya. Habitat ni macam tertahan, tertegah. Tertegah, betul lah. Tertegah. Orang yang amalan mereka di dunia tidak mendapat pahala, insya-Allah. Habitat. Tertegah ya. Di dunia dan akhirat. Wa ma lahum min nasirin. Wa ma dan ma tidak. Nah, lahum ni ma nafi, dapat ma nafi. Harfun nafi. Min dan tidaklah bagi mereka min nasirin, daripada mendapat pertolongan, mendapat orang-orang yang boleh menolong mereka di akhirat nanti. Okey, okey, dapat pertolongan. Okey. Okey. Wa kaifa idza jama'nahum liyaumin la raiba fihi wa wuffiyat kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Kaifa iza jama'nahum liyaumin, ingat, untuk satu hari. Yaum tu kami kumpul mereka di satu hari. Itu nakirah. La raiba fihi wa wufiyat kullu nafsin. Ini ada balaghah dalam ni. Apa wa wufiyat wafat. Kita pakai wafat tu untuk apa? Dia telah wafat, mati. Tapi mati tu, itu kita pakai mati. Orang mati tu jadi apa? Orang mati tu jadi apa? Jadi wafat. Orang wafat tu jadi apa? Apa maksud wafat? Cukup ajal, cukup masa. Wufiat tu, wufiat tu dicukupkan. Kullu nafsin ma kasabat. Setiap diri apa yang dia telah lakukan. Setiap orang cukup masa untuk buat kerja. Pernah tengok tak apa tu pertandingan masak? Bila sampai nak habis kan? 5 4 3 2 hands up kan? Okay. Kita begitu juga bila malaikat nak ambil, malaikat dah naik nyawa kan? Tapi malaikat tu dia lama sikit. 10 9 6 5 4 3 2 inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu beza dia. Wafat tu ni cukup time. Jadi kita kata wafat, dia telah wafat, dia telah cukup time. Orang Melayu kata mati, mata tu mana bahasa dia hilang. Mata hilang. Selesai. Dia telah mati, dia telah selesai. Okey. Alhamdulillah, terrehat dulu sekejap. Okey. Ya, padam ya. Padam. Jadi hari ni kita drill surah Al-Imran. Ada 6 ayat. Jadi ini antara surah yang sederhana susah. Okey. Nanti besok kita akan drill lagi sambil kita tengok fi'il mudhari', kita tengok jamak taksir, tengok tanda dia dan sebagainya. Sebab bila anda belajar nahwu dan saraf, anda masuk universiti mana sekalipun, dia tak lari dari marfu' dan tanda marfu'. Tak lari dari mansub majrur, tanda majrur. Tak lari dari badal tabi'. Sebab dalam Quran itu je. Tapi nak belajar macam nak mati susah. Ya, insya-Allah ya. Terus.